Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Al-Kabair Al-Syekh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, senang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah Subhanahu wa taala, Allah masih pilih kita, tadikan diri dan hati kita untuk hadir sekali lagi ke rumahnya tuan-tuan, dalam keadaan kita masih diberikan kekuatan. Nikmat yang besar yang kita ada pada hari ini tuan-tuan, iaitulah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nikmat yang wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada pemberian Allah hari ini, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Taala kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada pada keriangan bulan Syaban. Tuan-tuan, bulan Syaban ni pintu menuju ke Ramadan. Satu bulan yang diberikan penekanan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana bulan Syaban ni tuan-tuan, dia terletak di antara Rejab dan Ramadan. Rejab adalah salah satu daripada bulan-bulan haram. Bulan haram ada 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Jadi Syaban ni dia duduk di tengah-tengah, lepas tu dia mai pula Ramadan, bulan untuk kita berpuasa. Maka kebiasaannya ramai yang menjadikan Syaban ni sebagai bulan seperti mana bulan-bulan biasa. Sedangkan Nabi SAW telah menyatakan dalam sebuah hadis, apabila sahabat tengok Nabi ni banyak menghidupkan bulan Syaban, antaranya dengan ibadat puasa. Maka daripada sebuah hadis yang dipetik daripada Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Tuan berpuasa sunat di dalam sesuatu bulan daripada bulan-bulan selain Ramadan seperti mana Tuan berpuasa di dalam bulan Syaban ini. Maka baginda Nabi SAW bersabda, itulah bulan yang mana ramai manusia lupa berkenaan kelebihannya di antara Rejab dan Ramadan. Dan ia adalah satu bulan yang diangkatkan padanya amalan-amalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Maka aku suka untuk diangkatkan amalanku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Jadi tuan-tuan, Nabi bagi satu jawapan kepada pertanyaan sahabat. Bulan yang sering dilupakan sebab dia terletak di antara Rejab dan Ramadan. Kalau kita ni tuan-tuan, di Malaysia kita ni, tanah negara ayat kita ni tuan-tuan, bila main Syaban ni kita akan teringat apa tuan-tuan?
takkan teringat Syawal. Oh, Syaban ni kena kelang kabut dah, beli kain nak buat baju. Time tu lah nak tengok kok nak cat rumah, kok nak beli lansiak dan nampak lama. Langsir tu, langsir. Dia bahasa langsir ni tak boleh sebut bahasa kita, dia jadi lansiak, jadi hantu pula. Tengok segala benda dandan nampak buruk tu, nak siap kata Syawal. Kena pula kemarin dengar berita tuan-tuan, insya-Allah mulai 1 hari bulan 4 keadaan kembali seperti sedia kala. Masjid pun boleh rapat dah pada. Oh, melompat. Oh, ini raya ni ada tahun ni insya-Allah. Lama dah tak beraya macam mana raya 2-3 tahun lepas ni meriah. Oh, nak kena buat balik. Tak nampak ada kelebihan yang besar tuan-tuan. Nabi sebut bulan Syaban ini bulan diangkat amalan. Kita semua sedia maklum, kitab catatan amalan kita akan disalin dengan kitab yang baru. Iaitulah pada malam nisfu Syaban. InsyaAllah pada malam 15 hari bulan nanti tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa di antara dalam setahun tuan-tuan ada 5 malam yang mana permintaan, permohonan seorang hamba itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dia adalah malam nisfu Syaban. Kelebihan yang besar tuan-tuan, tapi ramai orang tak nampak. Jadi antara amalan yang boleh kita buat tuan-tuan, pertama banyakkan berpuasa pada bulan Syaban. Niat puasa sunat, hari apa pun tak apa. Kalau tak mampu, kita teruskan dalam keadaan kita duk buat Isnin Khamis. Dan tambah sikit pada 13, 14, 15. Iaitulah puasa hari putih. Kalau boleh lebih daripada tu tuan-tuan, puasa. Sebab ini perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, malam nisfu Syaban. Hidupkan malam tersebut. Amalan tradisi masyarakat kita, malam nisfu Syaban buat baca Yasin 3 kali. Nanti dia timai dia. Tunggu sehari 2 kali dia keluar lah pula. Amalan bid'ah. Nabi SAW tak buat, para sahabat tak buat, jangan buat. Dia cuma tak habaq kalau buat masuk neraka. Tuan-tuan, kita nak tukar kitab amalan, maka kita nak buat satu benda yang baik pada awal-awal catatan. Biar benda pertama yang ditulis pada kitab baru ni tuan kosong lagi, tak ada apa. Biarlah benda pertama yang ditulis ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil maklum bacaan Yasin 3 kali malam nisfu Syaban bukan ajaran Nabi SAW, bukan daripada apa benda yang dibawa oleh para sahabat. Akan tetapi tuan-tuan susunan daripada ulama-ulama. Sebab ada hadis Nabi SAW menyebutkan, siapa-siapa yang membaca atau mengajar ayat-ayat Al-Quran dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, 2 ayat lebih baik daripada 2 ekor unta, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta, 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta, seterusnya mengikut bilangan unta-unta. Nak habaq kata 1 ayat tu tuan-tuan, baca dalam rumah Allah pahala dia besar, sangat besar. Kita katalah harga unta sekarang ni duk lebih kurang 10,000 seekor. Baca 2 ayat dapat pahala yang nilai dia 20,000. Bukan mudah nak dapat tuan-tuan. Tambahan pula Yasin duk saja-saja nak baca 3 kali ni, bukan memang tak baca. Kok ada mayat adik-beradik kita pun tekak baca sekali tuan, nak baca 3 kali tak ulang. Pasal apa? Jadi dia panjang. Satu pun pada terang nak habis daripada ayat 1 sampai ayat 80 lebih. Tiba-tiba nak suruh ulang 3 kali. Malam nisfu Syaban kita buat amalan sebanyak-banyaknya. Sambil kita meneruskan kita punya munajat, mohon doa, minta ke Allah Subhanahu wa taala. Lepas kita baca Quran, lepas kita solat i'tikaf, sama-sama kita baca Quran tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala makbulkan permintaan kita. Jadi di masjid kita ni kita buat tak? Kalau tak buat tak ada masalah lah. Tapi kalau benda tu buat, jalan, tak ada masalah. Mungkin kalau kena bertembung dengan hari kuliah, mungkin kita boleh hamak kat ustaz yang berkenaan, tak payah kuliah, kita buat baca Yasin 3 kali. Tuan-tuan, kita pun ada banyak benda nak minta ke Allah untuk akhir zaman ni. Nak minta Allah jaga amal kita, jaga iman kita, Allah Ta'ala pelihara ahli keluarga kita, diri kita. Fitnah ni makin macam-macam. Keadaan semakin huru-hara dalam keadaan keimanan dan nak memenangkan agama ni. Banyak benda sangat kita nak minta ke Allah. Maka amalan ni tak ada masalah pun kalau kita nak teruskan. Silakanlah tuan-tuan, buatlah. InsyaAllah tak ada masalah apa pun. Baca Quran dapat pahala insya-Allah. Kok kalau orang minta dalil, habaq dalil tu. Duduk dalam rumah Allah baca Quran dapat pahala yang besar. Nabi sebut dah. Bukan kata kita pun mereka ambil buat ikut suka tak. Tuan-tuan, ulama ni dia tak buat ikut sedap tekak dia tuan ni.
Dia letakkan satu-satu perkara, semuanya bersandarkan kepada apa dilakukan oleh Nabi SAW dan juga dalil daripada Al-Quran. Kemudian tuan-tuan, pada bulan Sya'ban ni juga tuan-tuan, dia ada beberapa peristiwa yang berlaku. Sekadar untuk pengetahuan kita, mungkin kita dah tahu, nak peringat balik tuan-tuan. Antaranya pada bulan Sya'ban itulah berlakunya salah satu mukjizat besar Nabi SAW, iaitu mukjizat terbelahnya bulan. Apabila musyrikin Quraisy mai jumpa Nabi SAW, bila ketika mana Nabi duduk dakwah, mereka macam peming kat Nabi. Tengok nampak bulan, wahai Muhammad, kalau kau kata betul kau ni Rasulullah, belah bulan ni, kalau kau boleh belah, kami akan beriman dengan kau. Maka Nabi SAW pun buat dengan tangan, macam tu tuan-tuan, dengan keadaan tanda memotong, maka bulan daripada bulat tuan-tuan terbelah dua. Meluru laju, kemudian bercantum balik. Bila tengok macam tu tuan-tuan tercengang, tenganga. Muhammad ni ahli sihir pula. Tadi dia kata kalau boleh belah kami akan beriman dengan kau. Lah dia tuduh ahli sihir pula dah. Dan peristiwa tersebut tuan-tuan dirakamkan berlaku di seluruh tempat yang mana pada waktu tu orang boleh tengok. Ada riwayat daripada India yang mengatakan raja di pada waktu tu nampak peristiwa tersebut. Itu peristiwa yang berlaku pada bulan Sya'ban. Peristiwa yang lain tuan-tuan, penukaran kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram, berlaku pada bulan Sya'ban. Pada awal diceritakan pada awal surah juzuk yang kedua dalam suratul Baqarah tentang penukaran kiblat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah tuan, waktu tu Nabi dan para sahabat solat menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kiblat yang sama yang menjadi kiblat orang Yahudi. Maka Madinah ni tuan-tuan, Yahudi ni pada waktu tu agak banyak, agak ramai, majoriti mereka duduk di Madinah. Maka mereka mula mempeleceh Islam. Mula duk kata, hampa kata hampa ni betul. Hampa ni agama yang benar. Tapi pasal apa hampa ikut kiblat kami? Hampa tak ada kiblat hampa sendiri ke? Tuan-tuan, berbulan-bulan lamanya tuan-tuan, berbelas bulan Nabi SAW minta ke Allah supaya kembali diberikan keizinan untuk mengkiblatkan solat ke arah Masjidil Haram. Dan akhirnya pada satu hari tengah Nabi SAW, kalau tak silap, tengah solat Zuhur. Tengah duk solat, maka turunlah wahyu tuan-tuan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Menghadaplah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Nabi yang tengah jadi imam pada waktu itu pada Masjidil Aqsa kalih menghadap ke Masjidil Haram dan diikuti oleh para sahabat. Ini peristiwa kedua yang berlaku pada bulan Sya'ban. Dan peristiwa yang ketiga tuan-tuan, bagaimana turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang memerintahkan kepada orang beriman untuk berselawat dan memberi salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turun pada bulan Sya'ban. Antara peristiwa-peristiwa penting. Jadi Sya'ban ni bukan bulan biasa-biasa tuan. Dia ada kelebihan yang besar, dia ada manfaat yang besar. Akan mai beberapa hari lagi insya-Allah tuan-tuan, nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita untuk kita bertemu nisfu Sya'ban dan juga bertemu dengan Ramadan tuan-tuan. Dan bila masuk Sya'ban ni tuan-tuan, enjin ibadat kita mesti dah mula dipanaskan tuan. Dah kena start dah. Dia tak boleh kata okay, malam ni baru nak start tarawih, baru kita pun mula nak start enjin, lambat tuan. Masuk Ramadan ni kita kena ada kat gear 5 gear 6 dah tuan dalam bab ibadat. Lah kita duk buat dah. Bila mai Ramadan kita perhebatkan, kita perbanyakkan, maksimumkan dia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menerima segala amal ibadat kita dan memberikan kebaikan kepada kita serta memakbulkan segala permintaan-permintaan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, rahmati Allah SWT. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Al-Kabair, di mana kita masih lagi berada pada dosa yang ke-13, iaitulah di bawah tajuk meminum arak. Dan kita berhenti pada muka surat yang ke-81 pada terjemahan hadis tu tuan-tuan. InsyaAllah kita nak sambung pada perenggan yang kedua yang terakhir di muka surat yang ke-81 insyaAllah. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, khamar itu telah dilaknat zatnya, orang yang meminumnya, pemberi minum, penjualnya, pembelinya, pemerahnya, orang yang meminta untuk diperahkan, orang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawakan, dan pemakan harganya.
Tuan-tuan, ini adalah golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka melibatkan diri mereka dengan arak. Walaupun kita tengok tuan-tuan, dalam ramai-ramai ni tuan-tuan, dia ada seorang yang minum. Pemberi minum belum tentu dia minum, pelayan. Pelayan belum tentu dia minum, penjual, cashier belum tentu dia minum. Tapi yang confirm peminum dan orang yang terlibat walaupun tak minum, semua sama dilaknat. Sebab tu kita sebut tuan-tuan, hari ni ramai di kalangan anak-anak orang Islam kita kerja di kedai serba nikah yang memang ada jual arak. Kedai serba nikah yang buka 24 jam yang jual arak tuan-tuan. Cashier dia kebanyakan anak Melayu Islam kita. Kalau ada di sana anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak-anak menakan, adik-beradik, siapa-siapa yang kita kenal tuan-tuan, tolong bagi tahu kat dia, berhenti kerana Allah lebih baik. Sebab satu tin arak yang customer nak beli, yang dia tolong scan, dia terima duit tuan-tuan, maka dia terlibat langsung dalam orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tak minum. Tuan-tuan pilih mana-mana kedai serba nikah. Siapa yang kerja di situ tuan-tuan? Orang Melayu. Tak kisahlah yang nama 7-Eleven ke, Happy Mart ke apakah. Bukan saya ada masalah dengan kedai itu, tak ada tuan-tuan. Tak ada masalah langsung dengan kedai. Tapi kita ada masalah dengan arak. Sebab agama kita meletakkan bahawa arak itu hukumnya haram dan dilaknat. Sebagai salah satu ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia di dunia. Tak tahu nak abang arak tu sedap ke tak. Tapi kalau arak biasa-biasa duk bau kat orang minum arak tuan-tuan, bau pekong. Bau memang busuk. Tapi tak tahulah bila minum tu dia jadi macam mana. Wallahu ta'ala a'lam. Tak mau try dan takkan try insya-Allah. Moga Allah lindung kita semua. Dan sebagai balasan kepada orang yang mampu untuk menahan kehidupan dia dengan tak minum arak, walaupun mungkin dia teringin, Allah Ta'ala akan balas dengan arak yang ada dalam syurganya. Yang Allah Ta'ala ciptakan khas kepada orang yang sanggup menahan nafsu dia untuk tak minum arak di dunia. Dan arak ni bukan benda baru tuan. Sebelum kedatangan Nabi SAW lagi, arak ni dah ada. Kalau tuan-tuan masih ingat pada awal bab kita masuk bab arak ni, saya cerita tentang sejarah pengharaman arak. Turun ayat Quran 3 kali tuan-tuan. Dalam tempoh yang berbeza. Sebab apa? Sebab nak bagi orang nampak. Mula-mula Allah kata arak ni banyak buruk pada baik. Waktu tu dah ramai nampak dah. Kalau Allah kata buruk, kenapa kita nak minum? Ramai yang dah mula berhenti. Masih ada yang minum sebab tak haram lagi. Ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut, jangan solat dalam keadaan mabuk sampai kamu sedang. Makin ramai pula yang berhenti. Sampai tahap arak ni tak boleh bawa buat ibadat. Kali ketiga selepas itu baru turun secara mutlak arak itu diharamkan. Rijsun min amali syaitan. Perkara-perkara yang buruk yang dikerjakan oleh syaitan. Nampak tuan? Sebab benda tu memang dah ada dah pada zaman tu. Sampai kelani benda tu ada. Dan kita dah sebut tuan-tuan, termasuk juga dalam kategori arak, dadah dan ketum. Bab tu kita akan tengok last kali, tapi nak tunggu last kali lambat. Habaq bang siap-siap. Apa-apa saja benda yang kita minum dia memabukkan, itu adalah arak. Dan zat arak dia berasal daripada sumber yang halal. Arak asal pada anggur, ketum asal pada daun. Tak ada masalah pun nak makan anggur, nak apa kalau nak minum ketum pun tak ada masalah. Tapi bila dia buat campuran. Nak beli arak mahal, ketum sepaket RM2, RM1.50 pun ada, murah sikit. Lepas tu dia kata apa? Dia tak ada alkohol. Dia kira yang arak tu alkohol. Tak kan? Sebab Nabi tak menjelaskan yang kata arak tu alkohol. Nabi sebut kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu arak. Dadah, tak ada alkohol pun. Tapi bila minum, bila kita ganja isap ke ataupun jenis cucuk ke, tarik kot hidung ke apa jadi? Kita akan berkhayal. Kita akan lupa diri, mabuk. Maka siapa-siapa yang terlibat, termasuklah dengan orang yang duk bungkus ketum, orang yang duk enak ketum, yang duk jual ketum walaupun dia tak minum. Orang yang enak dadah, duk packing dadah, duk jual dadah walaupun dia tak isap. Semua termasuk dalam golongan yang dilaknat. Tuan-tuan, nak ulang, kalau Allah Ta'ala laknat tuan-tuan, sia-sia kehidupan kita di dunia.
Takut dalam keadaan dilaknat, kita tak sempat bertaubat, kita mati. Tuan-tuan, kita akan mati dalam keadaan kita itu orang berdosa yang akan disediakan azab bermula daripada barzah lagi. Barzah yang Nabi SAW cerita sepatutnya menjadi tempat berehat, tempat bertenang, tempat nak relax. Tapi untuk orang macam ni, dia akan jadi tempat penyiksaan. Permula kepada penyiksaan. Penyiksaan barzah tak akan mengurangkan penyiksaan di neraka. Yang tu kena faham. Oh, dah duduk barzah lama dah, duduk kena siksa dah, takkan pergi neraka kena lagi? Kena. Di barzah tu nak tunjuk kata, kehadiran kita sangat tidak dialu-alukan. Sebab tu awal lagi kena hempuk, kena pukul, kena pijak, tumbuk dengan malaikat apa-apa semua ni. Ini nampak tuan-tuan? Benda ni besar. Arak kita sebut. Mungkin kita ni, masyarakat kita tak ada minum arak. Tapi kalau ketum, kalau dadah, ganja apa semua tu, ramai. Kalau kenal, tolong dakwah kat mereka. Tolong cerita kat mereka. Tolong hamak berhentilah. Jangan buat benda yang Allah Ta'ala laknat. Takut-takut nanti tuan-tuan, kita pun duk dengar merata ada orang duk mak Dajjal ni nak keluar dah tuan. Kena kalau dia keluar tuan-tuan dalam keadaan kita macam tu, takut-takut kita jadi penyembah Dajjal. Tak mustahil tuan. Tak mustahil. Baik, jaga-jaga kita. Imam Ahmad rahimahullahu taala telah meriwayatkan sebuah hadis yang sama maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah datang kepadaku Jibril alaihi salam lalu berkata kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat arak, yakni zatnya, peminumnya, pemberi minum, penjualnya, pembelinya, pemerahnya, pengangkatnya yang diangkat kepadanya, dan pemakan harganya, orang yang memberi minum dengannya, dan orang yang meminta supaya diberikannya minuman. Ini geng-geng yang akan terlibat secara langsung, tuan-tuan. Jadi tolong kita jaga diri kita, zuriat keturunan kita, jangan bagi ada terlibat dengan pekerjaan yang ada dengan arak. Driver lori ke, cashier ke, apa-apa saja tuan-tuan, minta tolong jaga. Kadang-kadang bila kita jumpa orang macam ni tuan-tuan, dia akan kata, betul lah kita tak nafi. Tak apalah, hampa kerja elok. Hampa ada kerja, kami ni nak cari kerja payah ni, nak minta kerja macam ni pun payah nak jadi cashier ni. Yang ni yang kami dah. Kalau kami berhenti, kalau kami nak kerja apa? Tuan-tuan, kadang-kadang, yalah kita tak kena ujian tu kan. Tapi kalau untuk yang kena orang yang duduk di situasi itu, ketahuilah. Kalau dia boleh elakkan benda tersebut kerana Allah, demi Allah, dia tahu Allah tak suka benda tu tuan-tuan, insya-Allah Allah akan memudahkan urusan dia. Allah akan suka kat dia. Allah akan cukupkan rezeki-rezeki dia. Allah akan bagi dia kerja yang elok. Percayalah tuan-tuan. Cuma kadang-kadang mungkin di sana ada tambahan ujian. Okey, aku berhenti kerana Allah. Berhenti dah. Duk pi minta 2-3 bulan dah kerja mana-mana merata cerak, minta satu pun tak dapat. Abang ada sabar. Allah duk test ni. Allah duk test. Ujian Allah ni tuan-tuan ada pengakhiran dia. Lepas pengakhiran baru kita akan nampak hikmah dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ayat semua kita hafal tuan-tuan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah ulang nak bagi kita faham, nak suruh kita confident. Selepas kesusahan ada kesenangan. Lepas susah ada senang. Allah nak clearkan benda tu kat kita. Mungkin kita pernah lalui keadaan tuan-tuan, kita berhenti buat sesuatu benda kerana kita rasa benda tu tak betul kerana Allah. Bagaimana pemberian Allah selepas tu kat kita tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ada, boleh jumpa orang-orang yang macam tu tuan-tuan, tuan-tuan tanyalah. Minta dia cerita tuan-tuan. InsyaAllah bukan ada pengakhiran yang buruk. Sebab Allah sebut, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang orang duk sebut ayat 1000 dinar. Kedai-kedai makan banyak buah ayat 1000 dinar. Tempek tang tu. Tempek saya tak guna tuan. Quran bukan tulis tempek. Quran kena baca, kena amal. Siapa-siapa yang bertakwa, takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan padanya jalan keluar daripada segala masalah kehidupan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kami akan rezekikan dia dari sumber yang dia tak sangka-sangka.
Berhenti sebab takutkan Allah, takutkan murka Allah, takut laknat Allah. Allah akan rezekikan dia balik dari rezeki yang dia sendiri tak sangka-sangka. Kita jangan buat lebih kurang Allah dah. Benda ni ada apa hal kat Allah? Ada mana susah kat Allah? Tak ada susah pun. Kan? Kita baru saja lalu sebelum ni rejak Isra' Mi'raj dah. Semua duk cerita Isra' Mi'raj. Benda yang sama sekali tak boleh terima kalau kita gunakan. Ada apa masalah dengan Allah? Allah cipta masa, Allah nak genggam masa, Allah nak panjang masa. Itu hak Allah. Apa-apa yang Allah nak semudah apa tuan-tuan? Semudah kun fayakun. Macam tu ya. Kun fayakun. Jadi. Dia pencipta, dia pemilik. Tak ada masalah langsung untuk Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita tolong jaga tuan-tuan. Kalau ada benda-benda yang kita rasa duk buat menjurus ke arah maksiat tuan-tuan, berhenti kerana Allah. Tuan-tuan tengok bagaimana Allah akan berlaku baik kat kita tuan-tuan. Kadang-kadang tak sangka, kadang-kadang sampai tahap takut tuan-tuan. Terus kita ni banyak dosa maksiat pun kita cuma jaga semayang, kita buat amalan sedekah sikit-sikit, duk selawat, duk baca Quran sehari 2-3 ayat pun Allah bagi macam ni tuan-tuan. Macam ni Allah bagi kat kita. Apatah lagi kalau kita meninggalkan maksiat kerana Allah. Bukankah itu jihad yang dituntut dalam agama yang disemai oleh Nabi SAW? Apa lagi yang kita nak ragui dengan Allah? Cuma ujian di tengah-tengah tu biasalah tuan-tuan. Semakin banyak seseorang itu diuji, semakin tinggi kedudukan dia di sisi Allah. Sebab tu orang yang lama tak sakit demam, dah rasa dah setahun dah tak demam, tak semua sihat elok orang tu kena susah hati. Takut-takut Allah meluat kat dia. Sebab Allah uji orang yang Allah sayang tuan. Lagi Allah sayang, lagi Allah uji. Tengok Nabi SAW. Title dia kekasih Allah. Title dia penghulu segala Nabi. Title dia ketua segala manusia. Tapi ujian yang Nabi SAW kena macam mana tuan? Oh, kalau kena kat kita tu silap bunuh diri lama dah terjun jambatan tu ni. Berat dan hebat ujian Nabi SAW. Tanda kasih dan cinta Allah kepada Nabi SAW. Jadi apalah salahnya kita nak tinggalkan sikit pekerjaan kerana benda tu ada benda yang boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah. Berhenti kerana Allah. Kalau ada tuan-tuan kenalan daripada orang buat kerja macam ni, tolong nasihat, tolong cakap elok-elok. Jangan marah. Kita ni nak marah pula. Hang kerja dia tu duk jual arak ke orang. Hang ni awak lama puas dah hidup, tak mau syurga kan nak. Kita kalau nak marah orang sedap kan. Jangan marah, dakwah elok-elok. Cakap elok-elok, bagi dia faham. Kita tak tahu desakan dia macam mana. Kita tak tahu keadaan dia macam mana. Benda ni kena jaga sebab takut tengok tuan. Kedai-kedai serba nikah banyak yang kerja orang Melayu Islam. Takut-takut di sana ada anak cucu kita yang mana kita sepatutnya bertanggungjawab membenterah maksiat ni. Baik. Kita masuk pada topik yang lain tuan-tuan. Larangan mengunjungi peminum arak yang jatuh sakit dan memberi salam kepadanya. Larangan, dilarang kita untuk menziarahi peminum arak yang sakit dan memberi salam kepadanya. Tuan-tuan, Nabi SAW tuan-tuan pantang dengar orang tak sihat tuan, Nabi akan pergi ziarah. Dalam agama kita juga tuan-tuan, sangat dituntut dan digalakkan untuk kita menziarahi orang-orang yang sakit. Ziarah dengan tujuan bagi dia seronok, bagi dia semangat. Bukan pergi ziarah nak marah, nak hempuk dia pula tuan. Oh, sakit pun hang. Kami duk tunggu lama dah hang. Bukan macam tu. Pergi ziarah, sabar saat ni Allah duk uji, insya-Allah lepas ni Allah Taala bagi sembuh, doa kat dia, bagi dia semangat. Kan? Kita bawa apa-apa juada, bagi sikit kat dia buah tangan. Sebagai tanda dia tu seronok. Orang sakit ni dia sedih tuan. Sebab dia telah kehilangan sedikit keupayaan yang ada pada diri dia. Orang yang demam tak boleh bangun kan. Dia jadi tak larat dan sebagainya. Hilang sedikit keupayaan. Maka kita dituntut. Tapi untuk peminum arak tuan-tuan, kita dilarang. Tak pelik tuan-tuan. Amalan besar Nabi SAW tiba-tiba dilarang. Baik, kita tengok tuan-tuan. Menurut satu riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, janganlah engkau menziarahi peminum arak itu apabila dia jatuh sakit. Manakala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala juga telah menukilkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, katanya, janganlah kamu memberi salam kepada orang yang minum arak.
Termasuk juga tikpi, mak-mak dadah ni dan juga geng-geng ketum. Termasuk. Jangan ziarah, jangan bagi salam. Rasa tak gamuk tuan nak buat no. Tapi yang sebut ni sahabat Nabi SAW. Makna kata, punyalah beriman, punyalah taatnya sahabat ni ke Allah dan Rasul tuan-tuan. Sampai bila mereka nampak ada orang macam ni, mereka jadi marah sebab terang-terang melanggar apa yang diminta oleh Allah dan Nabi SAW. Kita kalau jumpa orang macam ni tuan-tuan, tolong dakwah, tolong nasihat, tolong cakap, tolong tunjukkan kat mereka tang mana kesalahan yang dilakukan. Ni sampai nak bagi salam pun tak boleh tuan-tuan. Antara sedekah-sedekah yang banyak pahala dia tuan-tuan, salah satu dia memberi salam tuan-tuan. Sebab apa? Dalam Islam tuan-tuan, memberi salam itu merupakan satu doa kebaikan kita kepada saudara-saudara kita. Sebab tu kita tengok pada hukum memberi salam ni tuan-tuan, kita mengucapkan salam hukum dia sunat. Akan tetapi menjawabnya adalah wajib. Pasal apa? Pasal apa bagi sunat, jawab wajib? Sebab bila satu orang memberi satu ucapan, Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu. Maha adil Islam ni tuan-tuan yang dibawa, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang doakan kita, maka wajib orang yang didoa tu doa balik. Waalaikumsalam, dan ke atas kamu juga sejahtera. Baru fair. Saling mendoakan kebaikan antara satu sama lain. Absus salam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan salam, mudah-mudahan kamu akan masuk syurga yang penuh dengan kesejahteraan. Tiba-tiba tak boleh bagi salam ke orang minum arak. Hina tak hina? Teruk tak teruk tuan? Sampai sakit terlantak disebabkan dia minum arak tu. Tapi kita nak pergi ziarah. Ada satu larangan. Larangan di sini bukanlah bermaksud larangan mutlak. Maksudnya tak boleh pergi terus, tak boleh bagi salam terus. Tak. Cuma nak habaq kehinaan mereka ni tuan-tuan. Sampai tak bagi salam pun tak apa. Mereka sakit buat tak tahu lah. Kalau kita nak buat tak tahu pun tak apa. Tapi kita bukan orang macam tu tuan-tuan. Kita tak gamak nak buat benda lagu tu. Cuma nak habaq hina tak hina golongan ni, tuan-tuan bayang sendiri ya. Sampaikan kalimah mulia Assalamualaikum warahmatullahi yang menjadi sebahagian daripada rukun solat. Kita tak boleh ucap dia, tak boleh nak doa kat dia. Apalagi nak habaq kepada orang yang cintakan arak ni tuan-tuan. Baik. Dalam riwayat yang lain, janganlah kamu duduk bersama-sama orang-orang yang suka meminum arak, dan jangan menziarahi orang-orang yang sakit antara mereka, serta jangan menziarahi jenazah mereka. Sesungguhnya orang yang meminum arak itu akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan hitam legam wajahnya, terjelir lidahnya sehingga ke dadanya, air liurnya meleleh sehingga menjijikkan sesiapa yang melihatnya, dan dia akan dikenali sebagai orang yang suka meminum arak. Tuan-tuan, tambahan pada riwayat lain tuan-tuan, tak boleh bagi salam, jangan bagi salam, jangan ziarah, jangan pergi tengok mayat dia. Ini untuk peminum arak yang kita tahu dia tak bertaubat kepada Allah. Dia habis hayat dia dengan keadaan dia duduk minum arak tu lah. Sampai jenazah pun jangan ziarah tuan. Dalam Islam, antara benda-benda yang diminta untuk dipercepatkan pengurusan jenazah. Sehingga kan, nak kata cepat tak cepat, waktu lepas subuh dengan lepas asar, kalau ada jenazah boleh solat, walaupun waktu tu waktu haram solat. Punya nak habaq betapa Islam suruh segerakan. Nabi bagi tahu ziarah orang mati tuan, kalau kita pergi ziarah dia, kemudian kita ikut solat dia, kita bawa dia pergi ke kubur tuan-tuan, akan dapat pahala 1 qirat untuk solat, 1 lagi qirat untuk kita pergi iring dia sampai ke kubur. 1 qirat ni sebesar gunung Uhud tuan-tuan. Gunung Uhud yang panjangnya 8 km yang berada di Madinah, antara gunung yang akan ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Besar tu punya pahala untuk umat Islam menziarahi, memberi perhormatan takhir kepada saudara seakidah mereka, tetapi tidak untuk orang yang meminum arak, orang yang isap dadah, orang yang minum ketum. Mereka tak termasuk. Kita duk tengok banyak dah tuan-tuan, dosa-dosa besar sebelum ni. Kita tak jumpa satu dosa yang macam ni sampai penghinaan diberikan kepada mereka. Sampai tahap tak bagi jumpa tuan-tuan, apa lagi nak abang? Tolong jaga baik-baik benda ni tuan-tuan. Berkata sebahagian ulama, antara sebab
larangan menziarahi pesakit yang minum arak dan memberi salam kepadanya, kerana peminum arak itu dianggap sebagai orang fasik yang dikutuk oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang telah dijelaskan larangannya itu dalam hadis-hadis di atas tadi. Sekiranya dia membeli sendiri bahan untuk membuat arak itu, kemudian dia memerahnya, maka dia menjadi terkutuk 2 kali. Seterusnya dia memberi minum kepada orang lain, maka dia akan menjadi terkutuk sampai 3 kali. Maka dengan sebab itulah dilarang menziarahi dan memberi salam kepadanya, kecuali jika dia kembali bertaubat daripada perbuatannya itu. Barang siapa yang bertaubat di antara mereka, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, ulama jelas. Pasal apa yang tak boleh bagi salam, tak boleh pergi ziarah ketika sakit ni tuan? Sebab apa? Sebab mereka ni orang yang menjadi musuh kepada Allah dan Nabi SAW. Agak-agaklah di Korea kita, negeri kita, negara kita sekarang ni, ada tak orang Islam yang tak tahu kata arak tu haram? Yang tak tahu kata ketum tu tak boleh minum? Rasa-rasa tuan-tuan, ada lagi tak golongan-golongan yang macam ni yang tak tahu? Pasal apa minum arak ni? Pasal apa isap dadah? Tak boleh ke? Ni haram ni. Loh, tak tahu pun. Agak-agak jumpa lagi tak golongan macam ni? Ke dia berlakon, dia tak tahu? Kalau dia satu orang yang ikut sistem pendidikan kita sekarang ni tuan-tuan, memang dia akan tahu. Memang dia akan tahu. Jadi kita nak kata mustahil tuan-tuan, orang tak tahu arak ni hukum dia haram. Dah lah dia buat benda haram. Allah benci dia, Allah marah dia. Nabi SAW bermusuh dengan dia tuan-tuan. Kemudian dalam masa yang sama dia cuba bawa pula benda tu ke orang lain. Dia minum seorang-seorang tak apa. Ni dia cari geng-geng dia, kawan-kawan dia, sanggup mengeluarkan duit belanja. Dia tolong bawa lagi bagi nak minum dan sebagainya. Berganda-ganda laknat dan dosa yang dia dapat tuan-tuan. Sebab tu ulama sampai tahap kata, jangan bagi salam, jangan ziarah ketika sakit. Sebagai satu balasan, biar dia nampak benda ni. Mudah-mudahan dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita juga banyak dosa tuan-tuan. Kita juga kena banyak bertaubat ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ni tuan-tuan dalam bab taubat ni, ya, memang Allah ciptakan kita dengan keadaan lemah. Lemahnya kita ni lah yang kita buat dosa tuan-tuan. Tapi kita ada taubat, satu cara penyucian dosa. Walaupun kita taubat, lepas tu kita buat. Lepas tu kita taubat. Lepas tu kita tahan-tahan tak boleh, buat balik. Taubat balik. Tuan-tuan, jangan berhenti taubat. Jangan berhenti istighfar ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sekali-kali timbul keluarnya satu penyataan daripada diri kita. Aku berapa kali taubat dah, malas. Tuhan tak terima dah. Berapa kali taubat dah ni. Jangan tuan-tuan. Jangan. Kita buat maksiat, Allah marah. Allah geram. Allah tak puas hati kat kita. Allah sekat kebaikan-kebaikan yang orang lain dapat, kita tak dapat. Allah sekat tuan. Tapi sekali kita tersedak tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Sekali kita sebut tuan-tuan, Allah lari mai kat kita tuan-tuan. Allah lari mai kat kita. Allah cukup suka orang yang sedang dia buat salah. Dan hebat tak hebat taubat ni tuan-tuan, waktu hisab nanti, bila taubat daripada maksiat yang kita buat, Allah Ta'ala terima tuan-tuan. Sewaktu hisab, Allah duk tunjuk satu-satu amalan tuan-tuan. Amalan yang diterima taubat tu tuan-tuan, Allah tak akan mention langsung. Tak akan tunjuk, tak akan habaq. Oh, hang dulu minum arak 10 tahun, tapi hang taubat aku terima, so kita kira case close. Yang tu pun tak habaq. Delete terus tuan-tuan, seolah-olah kita tak pernah buat dosa tu. Punya Allah tutup aib tuan-tuan. Padahal sebelum ni hidup kita bergelumang dengan dosa tuan-tuan. Power tak power taubat ni tuan. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW yang maksum tuan-tuan, sebelum tidur 70 kali taubat ke Allah, 70 kali istighfar ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yang dosa berlambak, duk gelak, duk seronok, lena tengok TV tuan-tuan. Sampai lalas TV tu yang tengok kita. Lena anak-anak muda lah ni tuan-tuan, dengan headphone, dengan earphone kat telinga, duk dengar lagu tuan.
Sampai nak sebut bismikallahumma ahya wa amul pun tak ada. Lena api ngayak tu. Malu kita kat Nabi SAW. Saya akan ulang-ulang ayat ni tuan-tuan. Sehari yang berlalu mendekatkan kita kepada kematian tuan-tuan. Untuk peringatan diri saya dan tuan-tuan. Hari ni kita hidup lagi tuan-tuan. Makna kata kita tak sampai kepada ajal kita lagi. Tapi ajal kita makin dekat. Kalau Allah letak ajal kita semua 70 tuan-tuan. Kalau 70. Semua kita lah ni 70. Saya mungkin ada 13 tahun lagi. Tapi ada mungkin yang seminggu lagi. Ada yang mungkin esok. Makna kata kita punya expired date tu dah ada dah. Hari ni kita hidup untuk apa? Untuk kita bertaubat supaya tak dan sampai expired date kita. Tu je tuan-tuan. Dah lah dengan perancangan kita tentang keduniaan ni. Perancangan untuk nak beli rumah tambahan, nak buat aset tanah-tanah, kan nak bagi kaya, nak bagi banyak ekor-ekor kita. Dah lah tuan-tuan. Lah ni apa yang kita ada gunakan, infakkan. Sihat yang duk ada ni mai masjid tuan-tuan. Tuan-tuan, seronok kita bila dengar kemarin 1 bulan 4 masjid akan rapat semula tuan-tuan. Dalam duk seronok, takut juga lagi rapat berapa soh yang ada. Tera jarak pun tuan-tuan, Jumaat tak penuh tuan-tuan. Kita tak ambil waktu dah, tak ambil fardu. Kita ambil Jumaat pun tak penuh. Sebelum Covid, alhamdulillah penuh. Lepas Covid tak tahu kot semua yang mana jenis kaki-kaki main masjid tu mati sebab Covid ke apa ke, insya-Allah jihad lah kot. Tu yang jadi kurang. Harap-harap bila rapat semua orang mai balik dah tuan-tuan. Tuan-tuan, ini yang ruang yang kita ada lah ni tuan-tuan. Allah hidupkan kita untuk kita sedar muhasabah, taubat perbetul. Sebelum kita kembali ke barzah, mudah-mudahan kembalinya kita dalam keadaan kita bertaubat kepada Allah. Diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak ting pahala dengan dosa kita tak boleh lawan tuan. Menang kat dosa, rasa kalau saya menang kat dosa. Bukan kalau, memang dosa banyak pada pahala tuan. Ni mai ada kuliah bolehlah duduk tang ni, dapatlah maghrib jemaah, syak jemaah, boleh niat iktikaf sama dapat pahala sikit. Hari tak ada kuliah duduk kat rumah tengok TV. Bukan pergi masjid pun tuan. Kurang dah pahala. Yang dosa duk berjalan saja. Mulut tak berhenti kata kat orang. Tangan tak berhenti duk forward mesej-mesej yang kita tak tahu betul ke tak. Benda-benda politik tu tambahlah ni politik banyak. PRN Johor ni. PRN Selatan, kita duk dapat mesej macam-macam. Macam kita nak mengundi. Duk forward fitnah-fitnah, duk forward ribah-ribah, kutuk-kutuk orang. Tuan-tuan, tu semua nanti Allah ditunjuk tuan-tuan. Sebab tu Allah tahu akhir zaman yang berfitnah, yang meribah tu, dia kelak topik sikit tak apalah kot noh. Akhir zaman yang duk berfitnah, mencaci semua tu bukan mulut dah, tangan. Sebab tu surah Yasin Allah sebut apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan akan cakap. Ya Allah, sekian-sekian waktu, sekian-sekian time aku ada forward satu fitnah. Ni akan cakap ni. Allah dah habaq siap dulu ni kat Nabi SAW. Apa kena mengena tangan dengan fitnah? Oh, rupanya akhir zaman fitnah keluar kot WhatsApp, keluar kot Facebook, keluar kot grup-grup. Nampak tuan? Peringatan dulu dah mai dah. Jadi tuan-tuan, baki-baki umur yang duk ada ni tuan-tuan, perhebatkan ibadat. Kita duduk dalam bulan Sya'ban, perhebatkan ibadat, banyakkan puasa, hidupkan nisfu Sya'ban, bersemangat dalam melakukan ibadat untuk kita menjadi tetamu yang dijemput Allah dalam Ramadan. Ramadan tak lama dah tuan, tak lama, sat-sat tuan. Ingatlah sesiapa yang menghidupkan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan kepada Allah akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Start pada lani tuan-tuan. Kita azam, kita nak masukkan diri kita dalam golongan yang diampunkan oleh Allah. Istighfar, mohon ampun, muhasabah, perbetul diri, tinggalkan maksiat, banyakkan ibadat. Dalam masa yang sama, apa yang kita bincang tentang arak ni tuan-tuan, tentang ketum, tentang dadah, kalau ada orang yang kita tahu buat benda ni tuan-tuan, tolong jadi pewaris Nabi.
Kita ni Islam, kita ni duta kepada agama kita, tuan-tuan. Sebelum nak perbetui orang luar yang tak beriman untuk masuk jadi geng kita, tuan-tuan, perbetui dulu geng-geng dalam kita ni. Jangan malu nak tegur orang, jangan takut nak tegur orang. Kalau teguran kita kena dengan gaya dia, kena dengan cara dia, insya-Allah orang respect kita, tuan-tuan. Tegur elok-elok, jangan marah dia depan orang, panggil dia, kita dengan dia, cakap pelan-pelan, penuh hikmah. InsyaAllah, tuan-tuan. Kalaulah satu orang yang buat maksiat, kita tegur dia, dia sedar, dia kembali kepada Allah, tuan-tuan. Oh, besar saham kita, tuan-tuan. Besar. Kita berjaya membawa satu orang ahli maksiat kembali kepada Allah. Besar, tuan. Silat-silat hak tu jadi kunci untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan diri kita pada arak, pada ketum, pada dadah, pada maksiat-maksiat yang lain. Dan dalam masa yang sama, tengok tanggungan kita. Isteri kita, anak-anak, cucu, zuriat, keturunan. Saya suka sebut benda ni, tuan. Sebab kita akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan disoal tentang kepimpinan dia. Kita kena jaga benda ni, tuan. Kena ubah mentaliti yang kata anak ni bila dah kahwin kita kena lepas. Tak, tuan. Lagi kita hidup, dia anak kita, tuan. Kita mati pun dia anak kita. Dia buat salah, kena tegur. Dia buat benda tak betul, kena habaq. Jangan duk rasa dia pun dah umur 30, 40 dah, takkan nak tegur lagi. Lagi tak mati. Itu cerita dia. Bab Nabi SAW dalam bab ni, Nabi sangat strict, tuan. Nabi nak kita mencegah kemungkaran, sebab bila kita cegah kemungkaran, semua orang melakukan kebaikan, manfaat kebaikan ramai-ramai yang buat ni kita akan dapat sama, tuan. Jadi mudah-mudahan Allah SWT akan pelihara kita daripada segala dosa maksiat, daripada kesalahan. Allah Ta'ala akan berikan kita istiqamah dan kekuatan untuk meneruskan kebaikan, membanyakkan amal ibadat kepada Allah SWT, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selagi mana ianya diamalkan, selama tu kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.